Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Uhayikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada pagi ini dalam kuliah duha kita. Dan nama saya adalah Rizhan. Saya diamanahkan untuk bimbing kuliah duha pada hari Khamis ini. Dan untuk kuliah duha pada hari Khamis ini, saya akan gunakan sebuah kitab. Kitab yang dikarang oleh diri saya sendiri. Iaitu sebuah kitab yang berjudul 20 pengajaran berkaitan dengan fake vaksin. Jadi insya-Allah dalam kuliah duha kita pada hari Khamis ini, kita akan menerokai ataupun mendalami tentang isu-isu fake yang khususnya berkaitan dengan vaksin. Sebentar ya. Jadi kita akan mulakan insya-Allah taala. Sebelum saya nak kongsi dengan lebih mendalam tentang buku ni jadi pada hari ini saya akan masuk ke dalam mukadimah kitab ini ataupun pengenalan kepada kitab ini. Dan kalau sekiranya ada di kalangan para jemaah kan yang berminat untuk mendapatkan kitab ini, bolehlah antum mendapatkan kitab ini di laman yang tertera dekat dalam slides, iaitu rizhan.sg/buku. Dekat situ insya-Allah antum boleh dapatkan buku ini insya-Allah taala. Jadi pada hari ini saya akan cuba sentuh 3 perkara insya-Allah taala. Pertama sekali saya nak sentuh berkaitan dengan pengenalan kepada kitab. Yang kedua saya nak sentuh berkaitan dengan soalan pertama daripada kitab ini. Dan perkara ketiga yang saya nak sentuh adalah soalan yang kedua daripada kitab yang kecil ini. Saya nak mulakan terlebih dahulu dengan pengenalan kepada kitab. Introduction sikit. Kenapa saya tulis kitab ini? Kan apa yang motivate saya, mendorong saya untuk menulis kitab ini? Pertama sekali yang saya letakkan dalam kitab ini, dalam mukadimah pengenalan kepada kitab, saya mengatakan yang kitab ini merupakan kitab pertama yang saya terbitkan secara sendiri, tak gunakan mana-mana syarikat. Saya terbitkan secara sendiri dan ini merupakan kitab yang pertama yang saya terbitkan selepas daripada tesis yang pernah saya lakukan di peringkat postgraduate yang saya lakukan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan saya perhatikan adalah sepanjang setahun ni,
Dah lebih kurang setahun dah berlalu dah. WHO ataupun World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, badan ini mereka mengisytiharkan wabak COVID-19 ini sebagai pandemik. Pada tahun lalu kalau antum masih ingat lagi, adalah lebih kurang pada bulan Mac. Bulan Mac tahun lalu, tahun 2020, WHO, World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik. Kita sekarang dah berada pada bulan Julai dan hari ini merupakan 1 Julai 2021. So itu bermakna dah lebih daripada setahun pandemik ini telah berlaku lah. Dan sepanjang setahun ini ataupun setahun lebih ini, kita apabila melihat dekat social media, banyak isu-isu yang dibincangkan. Ada banyak isu-isu yang dibincangkan, yang hangat dibincangkan, yang ada kaitan dengan wabak COVID-19. Banyak sangat isu. Dan banyak sangat orang yang nak berikan komen. Alhamdulillah ada orang nak berikan komen. Dan kadang-kadang bila kita lihat dekat media sosial, orang berikan komen berkaitan dengan isu-isu agama, especially isu-isu yang kompleks, isu-isu yang rumit, isu-isu yang susah, yang ada kaitan dengan COVID-19, ada di kalangan individu yang membincangkan tentang isu-isu yang kompleks ni, memang ada di kalangan mereka yang terlatih. Dalam erti kata yang lain, mereka merupakan golongan para alim ulama yang memang mahir dalam bidang syariat, yang memang mahir dalam pengeluaran fatwa. Dalam masa yang sama juga, apabila kita melihat kepada media sosial, tak kisahlah Facebook ataupun platform-platform yang lain, ada juga yang membicarakan berkaitan dengan isu-isu yang kompleks, yang rumit, yang ada kaitan dengan wabak COVID-19, sedangkan mereka ni bukan mahir dalam bidang tu. Jadi banyak sangat komen yang ada dekat media sosial yang kadang-kadang membawa kepada confusion. Kadang-kadang membawa kepada kekeliruan. Tak tahu mana satu yang betul. Adakah si Fulan cakap ni betul ataupun yang si Fulan lagi satu yang cakap yang betul. Ramai sangat yang membincangkan, yang memberikan komen berkaitan dengan isu-isu, especially isu-isu yang berkaitan dengan fatwa, isu-isu yang ada kaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan wabak COVID-19 ini. Antara motivasi ataupun motivation kenapa saya karang kitab ini adalah setahun yang lalu bila WHO, World Health Organization, isytiharkan wabak COVID-19 sebagai pandemik, saya teringat terbaca pesanan-pesanan daripada para alim ulama kita. Para alim ulama kita yang mahir dalam bidang syariat. Para alim ulama yang memang mahir dalam bidang ifta ataupun dalam bidang pengeluaran fatwa. Dan kita dekat dunia ni, kita ada badan-badan yang terhormat lah. Badan-badan yang dihormati, badan-badan yang disegani, yang ada kaitan dengan pengeluaran fatwa. Dan saya yakin setiap negara mereka ada majlis fatwa ataupun mereka ada satu badan untuk mengeluarkan fatwa. Dan di peringkat antarabangsa pun ada badan-badan fatwa councils yang mengeluarkan fatwa. Antara badan-badan yang terkenal yang mengeluarkan fatwa daripada masa ke semasa, kalau contohlah kita ada, kalau dekat Mesir ada Darul Ifta Misriyah, sebuah badan fatwa di Mesir. From time to time, daripada masa ke semasa, kita akan lihat Darul Ifta Misriyah ni mereka akan berikan pandangan mereka, memberikan fatwa berkaitan dengan isu-isu semasa. Kalau di Europe pula, di Eropah ada European Council for Fatwa and Research. Ada majlis fatwa dan kajian Eropah. Banyak mengeluarkan fatwa, memberikan panduan kepada masyarakat bagi mereka-mereka yang tinggal dekat Europe, dekat Eropah. Kalau dekat daerah Mekah pula, kita ada Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy, yang juga aktif memberikan panduan, mengeluarkan fatwa kepada untuk membimbing masyarakat Islam. Jadi kita akan lihat banyak sangat badan fatwa. Dan saya teringat terbaca bila awal-awal pandemik pada tahun lalu, pesanan sebahagian di kalangan para ulama syariah. Mereka banyak berikan guidance, mereka berikan panduan, mereka ingatkan kepada umat Islam salah satu benda yang boleh dilakukan.
especially pada tahun lepas kan, ada sekatan, ada restriction uh, uh, daripada sudut nak keluar kan. Mereka sarankan, mereka nasihatkan agar masyarakat Islam sedunia, tak kisahlah negeri mana pun, kita manfaatkan masa ni. Salah satunya adalah dengan memperbanyakkan kajian, mempelajari, mendalami berkaitan dengan isu-isu fiqh berkaitan dengan wabak. Isu-isu fikih berkaitan dengan wabak. Mereka galakkan. Selain daripada kita beristighfar, selain daripada kita minta ampun kepada Allah, selain daripada kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, agar kita diberikan kesihatan, dijauhkan daripada wabak. Antara pesanan mereka juga adalah agar umat Islam seluruh dunia mula mengkaji ataupun mendalami, mempelajari berkaitan dengan isu-isu semasa yang khususnya berkaitan dengan wabak COVID-19. Kan? Jadi bila saya terdengar ataupun terbaca pesanan tersebut, nasihat tersebut, tergerak hati saya. Kan? Untuk buat kajian yang lebih mendalam berkaitan dengan isu-isu yang ada kaitan dengan wabak COVID-19. Dan ada banyak sangat isu kan, isu-isu agama yang boleh kita kaitkan dengan wabak COVID-19. Ada sebahagian isu ada kaitan dengan akidah, ada sebahagian isu yang ada kaitan dengan fikih, ada sebahagian isu ada kaitan dengan penafsiran ayat Al-Quran, ada sebahagian isu yang ada kaitan dengan pemahaman terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak dia punya isu, pelbagai isu. Jadi saya tulis buku ini dengan tujuan untuk membincangkan isu-isu fikih pilihan berkaitan dengan vaksin. Buku ni saya khususkan untuk vaksin saja. InsyaAllah in the future saya akan terbitkan buku yang kedua dan ketiga yang ada kaitan dengan isu lain yang juga berkaitan dengan wabak COVID-19 tapi bukan berkaitan dengan vaksin. Jadi saya pilih lebih kurang 20 isu untuk dibincangkan dalam kitab ini yang khususnya berkaitan dengan vaksin. Dalam buat buku ni saya buat kajian lah. Saya buat kajian yang ada dekat apakah perbincangan yang ada dekat Singapura ni berkaitan dengan vaksin. Sama juga saya lihat kepada kajian ataupun saya lihat kepada perbincangan para alim ulama di peringkat antarabangsa berkaitan dengan vaksin. Especially apakah pandangan-pandangan ulama syariah muktabar kita pada zaman ini. Terutama sekali apakah pandangan-pandangan fatwa councils, kan, badan-badan fatwa yang disegani, yang dihormati. Kan, apakah pandangan mereka berkaitan dengan vaksin ini. Kan, jadi kitab kecil ini, 20 pengajaran berkaitan dengan fake vaksin, dia memberikan tumpuan berkaitan dengan isu-isu fikih pilihan yang ada kaitan dengan vaksin. Kan, saya selesai tulis kitab ini lebih kurang pada 6 April 2021. Jadi barangkali dalam kitab kecil ni, barangkali sebagaimana kita makluman, wabak COVID-19 ni from time to time ada sahaja update baru kan. Ada sahaja maklumat baru yang timbul. Ada sahaja isu baru yang timbul. Baik yang berkaitan dengan vaksin ataupun yang tak ada kaitan dengan vaksin. Jadi saya selesai tulis kitab ini lebih kurang pada 6 April 2021, beberapa bulan yang lalu. So which means perkembangan-perkembangan berkaitan dengan vaksin yang berlaku selepas 6 April tu tak dirakamkan dalam kitab ini kan, kerana kitab itu telah diterbitkan. Kan telah selesai ditulis pada 6 April 2021 kan. Barangkali kalau in the future kan, kalau ada future editions, kalau ada perkembangan yang baru yang penting bolehlah dimuatkan dalam kitab kecil ini. Hari ini saya nak tanya soalan sikit lah. Kalau ada viewers kan, penonton kan, jemaah yang barangkali sedang menonton this particular siaran kan, saya nak minta pandangan antum kan. Kalau antum boleh berikan pandangan dekat Facebook punya komen kan. Kita ni bila dalam pandemik ni, especially yang ada kaitan dengan vaksin kan. Pada pandangan antum, apakah di antara soalan-soalan agama yang sering kali dibangkitkan berkaitan dengan vaksin? Kan? Ada pandangan daripada antum kan, berkaitan dengan isu ini? Kan? Apakah soalan-soalan yang sering kali orang tanya?
khususnya yang ada kaitan dengan vaksin. Ada pandangan daripada antum? Kalau ada pandangan boleh tuliskan dekat Facebook punya komen. Ataupun barangkali saya boleh mulakan terlebih dahulu kan. Antara isu-isu kan, antara persoalan-persoalan yang dibangkitkan lah. Khususnya yang ada kaitan dengan vaksin ni adalah kadang-kadang orang tanya, ataupun bukan kadang-kadang lah, selalu orang tanya, vaksin ni Ustaz, boleh ke kita pakai? Boleh ke orang Islam mengambil vaksin? Ada orang barangkali tanya, Ustaz, mengambil vaksin ni halal ke? Ada yang berikan komen, ada kata, adakah vaksin ini halal kan? Ada yang berikan komen dekat Facebook. Betul, that is the one of the common questions. Vaksin ni halal ke tak? In other words, another way of saying, vaksin ni Ustaz, orang Islam boleh manfaatkan ke? Ataupun tak boleh? Dan bila bertembung bulan Ramadan, orang akan tanya, antara the favourite question adalah, vaksin ni kalau ambil pada siang hari bulan Ramadan, batal puasa tak? Jadi barangkali di sana ada banyak persoalan yang ada kaitan dengan vaksin ni. Ada yang kata tentang kesan sampingan, kan? Ada yang kata tentang batal tak puasa bila ambil vaksin, memang tepat sekali. Itu merupakan di antara soalan-soalan yang seringkali dibangkitkan berkaitan dengan vaksin. Khususnya yang ada kaitan dengan agama kita. Okay. Jadi dalam kitab ini saya lebih kurang saya bahaskan lebih kurang 20 soalan yang ada kaitan dengan vaksin. Okey. Jadi saya akan mulakan dengan soalan pertama saya. Soalan pertama maksudnya soalan pertama dalam kitab ni. Dalam kitab 20 pengajaran berkaitan dengan fake vaksin, saya tulis kitab ini in the form of question and answer, soalan jawab. So dia ada satu soalan dan ada jawapan. Ada soalan, ada jawapan. Okay. Jadi apakah soalan pertama yang saya mulakan kitab ini? Soalan pertama saya mulakan dengan benda yang basic terlebih dahulu. Kan, sebelum kita pergi dengan benda yang lebih kompleks. Kan? Adalah apakah itu vaksin dan bagaimanakah para ulama menggubal fatwa berkaitan dengan vaksin? Kan? Ulama kita, especially ulama syariah, ulama yang berkecimpung dalam bidang fatwa, mereka ni bila nak keluarkan pandangan, mereka ni bila nak keluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin, first kali mesti ada tasawur yang jelas. Mesti ada kefahaman yang jelas. Mesti ada satu understanding, kefahaman yang komprehensif, yang syumul, yang jelas dan yang tepat berkaitan dengan vaksin. Ini benda yang paling penting sekali. Kan? Bagi golongan yang mendalami tentang ilmu, tentang ifta', tentang keluaran fatwa, sebelum nak kata halal haram, the first stage, tahap yang pertama, kena faham dulu isu tersebut secara komprehensif. Jadi, apa yang kita maksudkan dengan kena faham dulu dengan cara tepat? Macam contohlah. Contoh, mana-mana ulama' dekat dunia ni nak keluarkan fatwa tentang insurans, dia kena faham bagaimana insurans, how insurance works. Kan? Insurans tu macam mana? Orang tu bayar duit kan dekat syarikat tu guna apa dengan duit tu? Orang nak, mana-mana ulama' dekat dunia ni nak keluarkan fatwa berkaitan dengan bank interest sebagai contoh, duit wang faedah dekat bank. Dia kena faham terlebih dahulu tentang bagaimana bank ni operate. Sama juga, mana-mana ulama' dekat dunia ini nak keluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin, perlu memahami apa itu vaksin. Tanpa pemahaman yang jelas berkaitan dengan vaksin, tak boleh nak keluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin ni. Itu yang disebutkan oleh sebahagian di kalangan ulama' silam kita. Nak keluarkan fatwa ni, dia memerlukan kepada dua jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu tentang hukum hakam. Jadi seorang mufti, para ulama' yang tampil ke hadapan untuk berikan fatwa berkaitan dengan isu vaksin,
Pertama sekali perlu faham tentang hukum hakam, the first knowledge. And the second types of knowledge yang penting adalah berkaitan dengan reality. Ilmu tentang hukum hakam, ilmu tentang reality. Kalau kita kaitkan dengan vaksin, kalau nak keluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin, perlu tahu hukum hakam yang ada kaitan dengan vaksin dan perlu tahu juga apa itu vaksin. Apa jenis-jenis vaksin. Jadi untuk mudahkan, perbahasan tentang vaksin selalunya macam banyak dia punya istilah-istilah. Kan kalau orang yang tak mendalami sains barangkali boleh jadi keliru istilah-istilah yang mereka gunakan. Jadi untuk mempermudahkan tentang vaksin ini adalah vaksin ini kebiasaannya diberikan dengan tujuan untuk merangsang sistem ketahanan semula jadi badan bagi mengurangkan risiko mendapat jangkitan kuman ataupun virus. Jadi vaksin ini adalah penjelasan yang lebih detail kan. Kalau kita pergi dekat website-website yang lelaman-lelaman yang dipercayai, kan, kita akan dapati mereka akan bahaskan vaksin ini dengan detail sangat. Jadi basically lah, untuk saya mudahkan, kan, tak nak merumitkan, tak nak mengelirukan, adalah vaksin ini diberikan apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk merangsang sistem ketahanan semula jadi badan untuk mengurangkan risiko mendapat jangkitan kuman ataupun virus. So the keyword dekat sini adalah mengurangkan risiko. Okay. Jadi para ulama mereka buatlah kajian berkaitan dengan vaksin kan. Jenis-jenis vaksin yang ada. Dan bila saya buat kajian sikit tentang pembuatan vaksin ni, pembuatan vaksin ni dia ada dua stage. Dia ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pra-clinical. Tahap yang kedua adalah tahap kajian klinikal. Tahap yang pertama iaitu tahap pra-clinical ni adalah orang-orang ataupun individu-individu yang buat vaksin ini, mereka akan test dulu kan? Keselamatan dan keberkesanan vaksin ini dulu. Dan kebiasaannya di tahap pra-clinical ni, kajian test yang dibuat tentang keberkesanan dan juga keselamatannya dibuat bukan terhadap manusia. Itu the first stage. Tahap pertama. Tahap yang kedua pula adalah dipanggil sebagai tahap kajian klinikal. Dan tahap ini dibuatkan dia test vaksin ini kepada manusia. Kalau tadi pra-clinical dibuat test dia adalah bukan untuk manusia, tapi di tahap klinikal ni mereka test dekat manusia penggunaan vaksin ni. Dan kebiasaannya test ini akan melalui 3 fasa. Fasa yang pertama mereka akan panggil sukarelawan volunteers. Barangkali dalam puluhan kan. Dalam puluhan volunteer sukarelawan untuk test this vaksin, untuk lihat dekat dia punya keselamatan ataupun keberkesanan dia. Itu fasa pertama. Jumlah orang yang test vaksin ini barangkali tak begitu ramai. Kemudian fasa yang kedua, dia test sekali lagi tentang keberkesanan dan keselamatan vaksin ini. Dan tahap yang kedua ni ataupun fasa yang kedua, dia melibatkan satu jumlah manusia yang lebih ramai. Barangkali ratusan, hundreds of volunteers, sukarelawan. Fasa yang ketiga, mereka test lagi tentang keselamatan, keberkesanan vaksin, dan fasa yang ketiga melibatkan satu kumpulan manusia yang lebih ramai. Ribuan. Jadi kalau fasa pertama barangkali dalam beberapa puluhan manusia. Fasa yang kedua dia test vaksin ini dekat barangkali hundreds. Kan? Ratusan sukarelawan. Dan fasa yang ketiga dia buat test kepada ribuan kan, manusia. Penting kan? Penting untuk buat kajian ni. Penting buat test ni. Kerana antara sebabnya adalah vaksin hanya boleh digunakan kalau telah disebutkan sebagai selamat kan, dan berkesan. Kita tak nak gunakan vaksin tapi vaksin tu tak selamat. Kita tak nak gunakan vaksin kemudian didapati yang vaksin itu tak berkesan.
Jadi the relevant authorities, kan, mereka akan buat test lah sebelum boleh digunakan untuk masyarakat awam, untuk orang ramai. Perlu buat test. Dan vaksin ini kita akan lihat dia cara diberikan kepada patient, kepada seorang individu pun ada pelbagai cara. Kan? Jadi the most common antara cara yang paling sering kali digunakan kan untuk memberikan vaksin kepada seseorang adalah melalui injection ataupun suntikan. Dan saya lihat kat Singapura pun kebanyakan cara diberikan vaksin kan kepada seorang patient adalah melalui injection, suntikan. Ada juga jenis vaksin yang diberikan melalui mulut dan ada juga jenis vaksin yang diberikan melalui hidung. Cuma yang kita dapati sekarang ni, yang banyak berlaku cara pemberian vaksin itu adalah diberikan melalui suntikan. Saya nak ajukan soalan yang kedua saya pada hari ini kan. Kalau sekiranya jemaah ada jawapan kan bagi soalan yang tertera dekat slide yang ke-9 ini. Kan kita ni dah lebih daripada setahun declare sebagai pandemik. Agak-agak apa nama vaksin yang sering kali kita terdengar? Nama vaksin yang kita terbaca dekat surat khabar, terdengar dekat berita, kan? Apakah nama-nama vaksin COVID-19 yang pernah anda dengar? Kan? Ada pandangan daripada antum, ada yang nak share dekat Facebook komen kan? Tentang nama-nama vaksin kan? Barangkali ada di kalangan antum yang dah terima vaksin pun. Ada yang barangkali nak dekat ambil vaksin, ada yang barangkali ragu-ragu nak ambil ke tidak. Kan? Jadi ada yang berikan komen dekat Facebook, saya lihat ada kata Pfizer dengan Moderna. Tepat sekali kan. Ada yang few yang jawab Pfizer dengan Moderna, ada jawab Sinovac. Kan? Jadi tepat sekali lah kalau kita lihat kan, perkembangan tentang vaksin COVID-19 ni dia ada pelbagai. Dekat Singapura pun bukan satu jenis vaksin sahaja yang ditawarkan kepada Singaporeans. Kan? Ada options. Yang kita kat Singapura kita lihat banyak yang ditawarkan adalah Pfizer kan, Moderna. Kan? Barangkali di negeri lain ada yang jenis lain lah. Dan ada sebahagian vaksin ni barangkali controversial sikit lah. Kan? Daripada tahap keselamatan dia. Jadi walaupun nama vaksin, tapi setiap vaksin tu berbeza. Ada Pfizer, ada Moderna, ada Sinovac, ada yang tambah AstraZeneca. Kan? Jadi barangkali different countries, jenis vaksin yang diberikan kepada penduduk-penduduk negara tersebut barangkali berbeza. Kan? Jadi syukran saya ucapkanlah kepada mereka-mereka yang berikan komen antum. Kan? Memang tepat sekali jawapan-jawapan yang antum berikan. Kemudian saya teruskan lagi. Saya kata dalam kitab saya soalan pertama, perbincangan para ulama mengenai hukum mengambil vaksin telah bermula jauh sebelum menularnya wabak COVID-19. Kan? Jadi isu fatwa tentang vaksin ni, dia bukan bila timbul wabak COVID-19 baru ulama bincangkan tentang vaksin ni boleh ke tak. Tak. Bagi mereka yang ikut perkembangan tentang ifta, tentang pengeluaran fatwa di peringkat antarabangsa, banyak fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan berkaitan dengan vaksin jauh sebelum menularnya wabak COVID-19. Kan? Ada fatwa yang dikeluarkan 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Ada fatwa dikeluarkan 20 years ago. Kan? Dan bila saya buat kajian tentang isu ni, apakah contoh-contoh fatwa di peringkat antarabangsa kan, bukan di peringkat Singapura je, di peringkat antarabangsa yang pernah dikeluarkan lama sebelum COVID-19 menular, antaranya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh European Council for Fatwa and Research. Dalam bahasa Melayu kita panggil Majlis Fatwa dan Kajian Eropah. Jadi Majlis Fatwa dan Kajian Eropah pada tahun 2003 mereka dah keluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin yang diberikan kepada kanak-kanak untuk melindungi kanak-kanak ini daripada penyakit-penyakit yang tertentu. Bila Ustaz dia punya tahun? Tahun 2003. European Council for Fatwa and Research. Salah sebuah badan fatwa yang disegani yang ada kat Europe. Kalau kita pergi dekat daerah Tanah Arab pula,
Antara fatwa yang pernah dikeluarkan jauh sebelum COVID-19 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' Fiqh Al-Islami, Akademi Fiqh Islam Antarabangsa. Mereka keluarkan fatwa sama juga berkaitan dengan pemberian vaksin yang tertentu kepada kanak-kanak untuk melindungi mereka daripada penyakit-penyakit yang tertentu. Dan fatwa tersebut dikeluarkan pada tahun 2009. Kan kita sekarang dah 2021 dah. Kan 2009, which means more than 10 years ago. Lebih daripada 10 tahun yang lalu. Kalau kita pergi dekat individual ulama, tadi macam contoh nama-nama badan fatwa yang terkenal. Kalau kita pergi kepada individual ulama, kita akan dapati ramai di kalangan ulama syariah kita yang pernah berikan pandangan mereka berkaitan dengan vaksin jauh sebelum wabak COVID-19. Macam contoh di Mesir kan, kita ada Syekh Ali Jum'ah. Dia pernah keluarkan pandangan dia berkaitan dengan vaksin pada tahun 2003. Membenarkan. Sama juga dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pernah mengeluarkan pandangan berkaitan dengan vaksin jauh sebelum COVID-19. Sama juga dengan para ulama, kirakan ulama daripada pelbagai negara. Ulama daripada Mesir, ulama daripada Saudi, ulama daripada pelbagai negara, kita akan dapati telah mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan vaksin jauh sebelum menularnya wabak COVID-19. It is not a new issue for them. It's an old issue. Dia bukan satu isu yang baru, dia satu isu yang lama dah. Lama dah dibincangkan. Kerana kita akan lihat vaksin ni bukan vaksin COVID-19 saja kan. Kita ikut perkembangan kan, yang ada kaitan dengan perubatan, yang ada kaitan dengan kesihatan, banyak vaksin yang dah available dah selain daripada COVID-19. Kan? Vaksin kan untuk melindungi diri daripada penyakit-penyakit yang tertentu kan, seperti penyakit hepatitis B, vaksin yang ada kaitan dengan meningitis, vaksin yang ada kaitan dengan rotavirus kan. Banyak sangat jenis vaksin yang barangkali telah pun dikeluarkan, telah digunakan oleh masyarakat antarabangsa sebelum menularnya wabak COVID-19. Tadi dalam soalan pertama ada diajukan, macam mana ulama keluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin? Apakah faktor-faktor? Apakah pertimbangan-pertimbangan? Considerations yang difikirkan, yang dipertimbangkan oleh para ulama sebelum keluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin. Dan menurut kajian saya, bila saya lihat kepada pandangan-pandangan, fatwa-fatwa yang diberikan oleh para ulama antarabangsa berkaitan dengan vaksin ini merupakan di antara 4 pertimbangan, 4 faktor utama yang difikirkan oleh para ulama, yang dipertimbangkan oleh para ulama sebelum nak keluarkan fatwa tentang vaksin. Apakah 4 faktor tersebut? Pertama sekali adalah tentang keberkesanan vaksin. Vaksin ini efektif ke tak efektif ni? Berkesan ke tak berkesan? Kita tak nak pakai satu vaksin tapi tak berkesan. Dan saya yakinlah the relevant authorities, setiap negara tu dia ada badan lah, ada golongan expert untuk menilai tentang keberkesanan vaksin ini. Yang kedua adalah, faktor yang kedua yang dipertimbangkan adalah tentang keselamatan vaksin. Itu merupakan pertimbangan para ulama kita sebelum keluarkan fatwa. Sama juga, itu merupakan pertimbangan golongan expert kita. Mereka-mereka yang in charge of membuat policy, mereka-mereka yang in charge of meluluskan penggunaan vaksin di sesebuah negara, ini juga merupakan their main consideration. Pertimbangan mereka, selamat ke tak selamat? Kita tak nak gunakan satu vaksin tapi ternyata tak selamat. Pertimbangan yang ketiga, faktor yang ketiga yang dipertimbangkan oleh para ulama sebelum keluarkan fatwa tentang vaksin adalah apakah bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan vaksin ini. Adakah bahan-bahan yang haram
Adakah bahan-bahan yang najis? Ataupun adakah bahan-bahan yang suci, bahan-bahan yang tak haram, yang halal? Itu juga merupakan salah satu pertimbangan yang difikirkan oleh para ulama sebelum keluarkan fatwa tentang vaksin. Dan faktor yang keempat adalah kadang-kadang kita terperangkap dalam satu keadaan yang mana tak ada alternatif. Ada satu jenis vaksin saja sebagai contoh. Kan? Tak wujudnya alternatif. Itu juga dibincangkan oleh ulama. Kalau sekiranya cuma satu jenis vaksin sahaja yang didapati berkesan, yang didapati selamat, tapi vaksin ini dia ada memanfaatkan, dia ada gunakan bahan-bahan yang barangkali haram dalam pembuatan vaksin itu. Boleh tak gunakan kalau tak ada alternatif yang lain? Ini juga dibincangkan dan perkara ini pernah dibincangkan dekat Singapura ni, jawatan kuasa fatwa. Jadi secara amnya untuk simplifikan, untuk mempermudahkan, ulama bila nak gubalkan fatwa tentang vaksin, mereka mengambil kira sekurang-kurangnya 4 faktor ini. Kan? Iaitu keberkesanan vaksin, yang kedua adalah tentang keselamatan vaksin, yang ketiga adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan vaksin, dan yang keempat adalah sama ada wujudnya alternatif bagi vaksin tersebut ataupun tidak. Itu merupakan di antara 4 faktor, 4 pertimbangan yang difikirkan oleh ulama dalam pembuatan, dalam menggubal fatwa tentang vaksin. Okey. Kemudian saya nyatakan juga dalam kitab saya, vaksin boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Dan setiap kategori ini mempunyai perbincangan yang tersendiri daripada sudut hukum. Keluarkan fatwa ni bukan dalam semua keadaan keluarkan fatwa ni adalah kata boleh ke tak boleh. Dia bukan semudah itu. Okay. Kadang-kadang fatwa ni dia kena perincikan. Okay. Sebagaimana saya kongsi dengan antum, vaksin ni banyak kan. Vaksin ni banyak. Okay. Jadi perlu diperincikan bila kita sebut tentang vaksin yang mana satu. Kan? Is it yang Pfizer? Is it yang Moderna? Kan? Ataupun ada jenis yang lain, Sinovac, AstraZeneca sebagai contoh, dan vaksin-vaksin yang lain. Para ulama must be very precise. Bila dia keluarkan fatwa tentang vaksin mana satu yang dia maksudkan. Boleh sahaja terjadi fatwa mengatakan yang vaksin jenis A ni boleh digunakan kerana dia berkesan dan selamat. Dan keluar pula ada fatwa tentang vaksin B pun pula tak dibenarkan. Kenapa tak dibenarkan? Kerana ada isu tentang keselamatan, sama ada dia selamat tak untuk digunakan. Boleh ke Ustaz fatwa tentang vaksin, tapi jawapan dia beza-beza. Vaksin jenis A kata boleh, vaksin jenis B kata tak boleh. Kita katakan itu yang sepatutnya lah. Bila berikan fatwa, must be very precise. Mana satu yang kita maksudkan. Jadi, kita kena lihat berdasarkan saya punya pemerhatian, nak keluarkan fatwa tentang vaksin ini, kena faham dululah apakah kategori yang ada. The categorization, klasifikasi vaksin ini. Kan? Itu yang saya dalam kitab saya pada soalan pertama, jawapan bagi soalan pertama saya muatkan lebih kurang 5 kategori vaksin. Vaksin, tak kisahlah tentang vaksin COVID-19 ataupun vaksin yang bukan COVID-19, rata-rata kita boleh bahagikan kepada 5 kategori dan kelima-lima kategori ini mempunyai hukum yang tersendiri, mempunyai perbahasan yang tersendiri. Jadi pada hari ini kita nak mendalami apakah 5 kategori tersebut. Kategori vaksin yang pertama, kata para alim ulama kita, adalah vaksin yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang suci dan ia mempunyai kesan yang positif. Kategori vaksin yang pertama adalah vaksin-vaksin yang mana menggunakan bahan-bahan yang suci, tak ada bahan yang haram. Tak ada bahan najis dalam penghasilan vaksin tu. Dan vaksin itu bila dibuat kajian oleh golongan para pakar didapati berkesan. Vaksin jenis yang pertama ni bila dibuat kajian oleh para pakar, mereka melihat yang vaksin ini selamat digunakan.
dia berkesan, dia selamat, bahan yang digunakan juga adalah bahan yang suci. Tidak mengandungi bahan yang haram, tidak mengandungi bahan yang najis. Itu kategori vaksin yang pertama. Kan? Jadi kalau berdasarkan penjelasan tadi, kan, kalau saya boleh tanyalah pandangan antum kan, agak-agak vaksin jenis yang pertama ni boleh tak kita gunakan? Boleh tak orang Islam gunakan? Apa pandangan antum? Boleh tak share pandangan antum dekat Facebook punya komen? Vaksin tu berkesan, vaksin tu selamat, vaksin tu suci. Kan? Dia tidak mengandungi bahan-bahan yang haram, tidak mengandungi bahan-bahan yang najis. Kan? Jadi soalan saya kepada antum, kan, agak-agak boleh pakai tak jenis vaksin kategori yang pertama ni? Ada pandangan daripada viewers ataupun penonton kan, dekat berkaitan dengan isu ni? Vaksin yang selamat, yang berkesan dan menggunakan juga bahan yang suci. Ada beberapa jawapan saya lihat ada kata boleh Ustaz. Rasanya boleh kerana berkesan suci daripada bahan-bahan yang haram. Kan? Jadi ada few yang jawab boleh. Kan? Jadi tepat sekali jawapan tu kan. Kan? Jadi kata para ulama, vaksin yang kalau dia mana-mana vaksin, tak kisahlah vaksin itu vaksin COVID-19 ke ataupun vaksin yang bukan COVID-19, kalau dia terjatuh, kalau dia termasuk dalam kategori yang pertama ni, yang berkesan, yang selamat menggunakan bahan-bahan yang suci, maka dibenarkan. Dibenarkan. Kerana menggunakan vaksin tersebut, dengan menggunakan vaksin tersebut, kita tidak melakukan apa-apa perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kita tak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran. Kita pun tak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi jenis vaksin kategori yang pertama ni. Kita beralih kepada kategori yang kedua, kategori vaksin yang kedua. Iaitu vaksin yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang suci. Tetapi kemudaratan yang terhasil daripada penggunaannya adalah lebih besar daripada kemanfaatannya. Jadi vaksin yang kedua ni, bahan dia suci, dia tak ada bahan haram, dia tak ada bahan najis dalam penghasilannya. Cuma dia punya isu tentang vaksin jenis yang kedua ni, berdasarkan tes yang mereka lakukan adalah kemudaratan yang terhasil daripada penggunaan vaksin ini melebihi kemanfaatannya. Barangkali dia ada isu tentang keselamatan. Golongan para doktor dia ragu-ragu tentang keselamatan penggunaan vaksin ini. Walaupun bahan dia suci, tapi dia ada isu tentang keselamatan vaksin ini. Itu jenis kategori vaksin yang kedua. Jadi saya nak tanya satu soalan sekali lagi. Pada pandangan antum, vaksin jenis yang kedua ni, yang mana walaupun suci, tetapi ada isu tentang keselamatan penggunaannya, kan? Agak-agak boleh ke kan, menggunakan vaksin jenis yang kedua ni? Kan? Apakah fatwa yang sepatutnya dikeluarkan oleh para ulama bagi vaksin yang kedua ni? Adakah dibenarkan ataupun tak dibenarkan? Apa pandangan antum tentang kategori vaksin yang kedua ni? Jadi ada yang berikan pandangan dekat Facebook punya komen, ada kata no. Tak sepatutnya digunakan. Kan? Dan jawapan tersebut adalah jawapan yang tepat. Kan? Dia ada keselamatan punya isu. Kan? Dalam Islam, kan? Ada yang kata tak boleh kan kerana kemudaratan lebih besar. Sahih. Jawapan yang tepat. Dalam Islam, dalam satu perkara, kalau dia ada kebaikan and dia ada keburukan. Tetapi keburukannya melebihi kebaikan dia, maka perkara sedemikian rupa adalah tak dibenarkan dalam Islam. Ada dalil tak Ustaz? Kita kata ada. Cuba buka Al-Quran,
ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan tentang pengharaman arak, kan? Pengharaman khamar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebutkan tentang arak ataupun khamar, Allah mengatakan yang khamar ni, arak ni, dia ada dia punya kemanfaatan dia. Dalam masa yang sama juga, khamar ataupun arak, dia ada dosanya. Dalam arti kata yang lain, dia ada kemudaratannya. Ada keburukannya. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa keburukan yang terhasil daripada arak ini adalah lebih besar daripada kebaikannya. Lebih besar daripada manfaatnya. Ustaz, arak ni ada kebaikan ke Ustaz? Kan barangkali orang tanya kan. Disebutkan oleh para mufassirin kata ada. Kan? Apa kebaikannya kalau orang jual lah. Contoh macam dia buat jualan kan. Dia jual botol arak, dia jual air arak, dapat profit, dapat keuntungan. Keuntungan daripada sudut itulah. Keuntungan yang bersifat material. Keuntungan daripada sudut kewangan. Tapi dia punya keburukan dia, mafsadahnya, the negative effects jauh lebih besar daripada kebaikannya. Lalu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arak is one good example, satu contoh yang baik. Untuk kita kaitkan dengan kaedah, bila dalam satu perkara ada kebaikan dan ada keburukan, tetapi keburukan melebihi kebaikannya, maka pada ketika itu perkara tersebut diharamkan dalam Islam. Sama juga dengan isu vaksin. Kan? Vaksin ni, kalau sekiranya menurut golongan yang berautoriti, golongan pakar, yang memang pakar dalam menilai vaksin, kalau according to them, vaksin ni ada sejenis vaksin yang mana dia ada isu-isu tentang keselamatan. Yang mana menggunakan vaksin ini boleh membawa kepada satu kemudaratan, boleh membawa kepada satu keburukan yang lebih besar daripada kebaikan yang ingin dicapai, maka pada ketika itu vaksin tersebut haruslah dielakkan. Kan? Tak sewajarnya digunakan. Kenapa Ustaz? Kerana dia punya negative effects dia. Dan benda untuk menilai sama ada dia ni positif ke negatif, pihak yang sepatutnya menilai sama ada benda ni membawa kemaslahatan ataupun kemudaratan adalah golongan pakar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk respect specialization. Untuk menghormati bidang kepakaran. Kita kalau bukan pakar dalam satu isu, tak perlulah jadi orang yang berikan komen tentang isu tersebut kan. Kerana kita bukan golongan pakar. Jadi dalam setiap cabang ilmu ada golongan yang mahir, yang pakar. Dalam bidang Quran kita ada golongan mufassir kita kan, para ahli tafsir. Dalam bidang hadis ada ulama-ulama hadis kita. Dalam bidang fiqh dan usulul fiqh ada juga ulama-ulama yang pakar mahir dalam bidang fiqh dengan usul fiqh. Dalam bidang sains ada golongan para pengkaji kan yang mahir dalam bidang ini. Dalam menilai vaksin pun haruslah kan merujukkan kepada golongan yang mempunyai kemahiran. Jadi vaksin jenis yang kedua ni adalah tak dibenarkan. Vaksin, kategori vaksin yang ketiga, vaksin yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan haram ataupun najis, tetapi bahan tersebut telah melalui proses istihala atau istihlak sehingga ia dihukumkan sebagai suci. Kita baca Ustaz, ada dua istilah saya tak faham Ustaz. Istihala dengan istihlak. Jadi saya simplifykan dulu istihala ni kerana istihala ada kaitan dengan soalan nombor 2. Cuma saya permudahkan. Apa itu kategori vaksin yang ketiga? Kategori vaksin yang ketiga adalah vaksin yang mana dalam pembuatan vaksin ini ada menggunakan bahan-bahan yang haram. Ada menggunakan bahan-bahan yang najis. Tetapi bahan-bahan yang haram tu ataupun bahan-bahan yang najis tersebut telah melalui satu proses. Apakah proses tersebut? Proses tersebut dinamakan sebagai proses istihala.
Apa itu proses istihala? Proses istihala adalah satu proses perubahan sesuatu bahan yang najis menjadi bahan yang suci. Saya ulang sekali lagi. Apa itu proses istihala? Adalah perubahan, transformation. Bahan yang asalnya najis bertukar menjadi bahan suci. Perubahan, transformation daripada bahan yang asalnya haram sebagai contoh bertukar menjadi bahan yang halal. Ada ke Ustaz benda macam itu? Kita kata ada. Arak kan haram kan? Tapi kalau arak bertukar menjadi cuka, dia jadi halal. Arak yang asalnya haram, kalau dia bertukar menjadi cuka, cuka tu halal. Tapi Ustaz, bukankah dia punya original product dia adalah arak? Kita kata yes. Tetapi hukum diberikan berdasarkan the end product. Bukan the initial product. Jadi nak mudahkan tentang istihala ni, istihala adalah satu proses transformasi. Perubahan daripada bahan yang asalnya haram menjadi bahan yang suci. Bahan yang asalnya najis bertukar menjadi bahan yang suci. Jadi bila dia bertukar, hukum yang diberikan kepada bahan tersebut adalah berdasarkan the end product. Jadi kalau the end product tu adalah benda yang suci, sucilah. Kalau end product itu adalah benda yang halal, halal. Kita tak lihat kepada dia punya original product dia. Itu istihala. Orang Inggeris panggil transformation of impurities into purities. Yang kedua pula adalah istihlak. Istilah yang barangkali ada yang pernah, ada yang tahu, ada yang barangkali first time jumpa dengan istilah ni. Apakah pula proses istihlak? Proses istihlak adalah satu proses yang mana berlaku percampuran antara bahan yang najis yang sedikit bercampur dengan bahan yang suci yang banyak. Saya ulang sekali lagi. Proses istihlak adalah berlaku percampuran. Campur apa dengan apa Ustaz? Campur bahan najis yang sedikit. Ada najis tapi sikit je. Bercampur dengan bahan yang suci, yang mana bahan suci ni banyak. Jadi bila bahan najis yang sedikit ni bercampur dengan bahan suci yang banyak, apa dia punya outcome dia? Natijahnya adalah pencampuran ini menyebabkan bahan najis yang sedikit itu hilang sifat-sifat asalnya. Hilang sifat rasa najisnya, hilang sifat warnanya, hilang sifat baunya. Jadi bahan najis tu yang tadi tu yang sikit itu, sifat-sifatnya dikalahkan dengan sifat bahan suci yang banyak tu. Kita bagi contoh lah, Contoh macam kita pergi laut kan, kita pergi Changi Beach, kita pergi East Coast Park. Kan? Letaklah ada orang dia tuang air arak. Kan? Dia pergi 7-Eleven ke apa kan, dia pergi beli air arak, kemudian dia tuang dekat laut. Dia tuang dekat East Coast Park, dekat laut tu. Dia tuang dekat Changi Beach. Kan? Jadi timbul satu persoalan, Ustaz, kalau ada orang tuang air arak dekat East Coast Park punya laut tu, adakah lautan East Coast tu jadi haram kerana ada air arak? Kita katakan tidak. Air arak dia sikit je. Barangkali satu can je. Nak dibandingkan dengan lautan yang luas tu. Jadi bila air arak tersebut dimasukkan ke dalam laut, hilang sifat-sifat dia. Sifat rasanya, sifat warnanya, sifat bau dia. Istihlak. Istihlak maksudnya adalah percampuran antara bahan najis yang sedikit bercampur dengan bahan suci yang banyak. Disebabkan percampuran ini, maka hilang sifat-sifat najis tadi itu. Lalu dihukumkan sebagai suci. Dan ini bukan satu perbincangan yang baru. Ini perbincangan fuqaha terdahulu. Ini merupakan perbincangan para ulama terdahulu. Jadi, itu istihala dengan istihlak. Sedang kata istihala dengan istihlak ni, benda dia asalnya najis. Benda asalnya adalah barangkali haram.
Kan? Tetapi bila dah melalui proses yang tertentu, the end product adalah suci. Kan? Jadi kalau ada vaksin jenis macam ini, yang ketiga ni, dimanfaatkan bahan yang haram, digunakan bahan yang haram ataupun najis, tetapi bahan tersebut telah melalui proses perubahan, transformasi daripada bahan yang haram menjadi bahan yang halal. Melalui proses transformasi daripada bahan yang najis menjadi bahan yang suci. Dan dia pula berkesan. Dan kata golongan yang pakar, vaksin jenis ini adalah selamat digunakan. Persoalannya, pada pandangan antum, vaksin jenis yang ketiga ni, boleh tak orang Islam pakai? Apa pandangan antum? Kan? Boleh berikan komen antum dekat Facebook komen. Jadi kesimpulan vaksin ketiga ni, dia selamat digunakan. Dia berkesan. And dia walaupun dia gunakan bahan yang haram, tapi bahan haram tu telah melalui proses perubahan sampai menjadi bahan yang suci. Jadi persoalan saya, pada pandangan antum, vaksin kategori yang ketiga ni, boleh tak kita pakai? Apa pandangan antum? Kan? Ada yang nak berikan komen dekat chat box? Jadi saya lihat ada yang kata boleh. Boleh Ustaz. Ada kata dibenarkan. Kan? Jadi ada few yang kata boleh. Kan? Jadi suka saya kongsi, benda ni sebenarnya benda yang khilaf. To be honest, benda ni adalah benda yang khilaf yang diperselisihkan oleh para ulama. Cuma saya lihat semakin ramai di kalangan para ulama syariah pada zaman ini yang membenarkan. Jadi bagi yang jenis yang ketiga ni, menurut para ulama syariah kita, semakin ramai ulama syariah pada zaman ini, pada kurun yang ke-21, lebih cenderung untuk membenarkan penggunaan jenis vaksin yang ketiga ini. Kategori vaksin yang keempat adalah vaksin yang dihasilkan menggunakan bahan yang haram ataupun najis yang tidak melalui proses istihala atau istihlak, tetapi kadar keberkesanannya adalah tinggi dan tidak terdapat alternatif lain yang boleh menggantikan tempatnya. Itu kategori yang keempat. Jadi kategori empat, apa Ustaz dia punya vaksin, apa dia punya kesimpulan? Kesimpulan dia adalah, vaksin yang keempat ni, dia ada gunakan bahan yang haram. Dia ada gunakan bahan yang najis. Dan bahan haram dengan najis ni pula, dia tidak melalui proses transformasi. Dia masih kekal sebagai benda yang haram, dia masih kekal sebagai bahan yang najis. Tetapi, kadar keberkesanannya tinggi. And dia pun selamat digunakan. And dalam keadaan tersebut pula, tak ada alternatif vaksin yang lain pada ketika itu. Jadi saya rumuskan sekali, simplifikan bagi antum sekali lagi, vaksin yang keempat ni, dia berkesan. Dia selamat digunakan. Dia gunakan bahan yang haram atau najis. Dan bahan yang haram dengan najis ini tidak melalui proses transformasi. Dia masih kekal zat dia sebagai haram ataupun sebagai najis. Tapi keadaan pada ketika itu tak ada alternatif yang lain. Hanya vaksin ini je yang ada. Tak ada alternatif yang lain pada ketika itu. Jadi soalan saya, vaksin yang keempat ni, boleh tak orang Islam gunakan? Dia selamat, dia berkesan, dia ada gunakan bahan yang haram ataupun najis, kan, yang tidak melalui proses transformasi, dan dia digunakan dalam keadaan tak ada alternatif vaksin yang lain pada ketika itu untuk menangani ataupun melindung orang daripada penyakit. Apa pandangan antum? Ada yang berikan komen, ada kata vaksin 4 boleh digunakan sebab tak ada alternatif. Ada kata kerana tak ada alternatif lain dan berkesan walaupun haram, boleh kerana terpaksa, ada yang kata boleh. Wallahu ta'ala alam, saya dalam isu ini saya lebih cenderunglah kepada pandangan para ulama yang kata boleh. Kalau tak ada alternatif, boleh. Tapi kalau ada alternatif, lebih baik gunakan yang alternatif tu. Sekarang ni kita sedang bincangkan dalam keadaan tak ada alternatif.
Yang pentingnya dia berkesan, yang pentingnya dia selamat. Kan kalau ada alternatif tu lain cerita lah. Tapi yang dalam keadaan keempat ni adalah dalam keadaan yang tiada alternatif. Dan yang terakhir sekali pada hari ini kan, adalah kategori vaksin yang kelima adalah vaksin yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang haram atau najis yang tidak melalui proses istihala atau istihlak, dan kemudaratan yang terhasil dari penggunaannya adalah lebih besar daripada kemanfaatannya. Jadi yang kelima ni macam mana? Dia ada gunakan bahan-bahan haram. Dia ada gunakan bahan-bahan najis. Dan bahan haram dengan najis ini tidak melalui satu proses transformasi menjadi bahan suci. Dia masih kekal sebagai zat yang haram ataupun zat yang najis. Dan kata golongan pakar pula, ada kemudaratan kalau gunakan this particular vaccine. Dia ada isu dengan keselamatan vaksin ini. Kan? Jadi last question saya pada pagi ini, agak-agak pada pandangan antum, vaksin jenis yang kelima ni, boleh tak orang Islam gunakan? Kan? Vaksin yang kelima apa dia punya karakteristik Ustaz? Adalah dia ni ada safety issue. And isu yang kedua pula dia ada kaitan dengan penggunaan bahan yang haram ataupun najis yang tidak melalui proses transformasi. Kan, jadi ada yang sebahagian yang berikan pandangan ada kata tak boleh. Yang kelima tak boleh haram menggunakannya. Kan dia kata cannot. Sahih, itu yang tepat sekali. Memang pandangan tersebut tepat. Vaksin jenis yang kelima ni tak boleh pakai kan. One of the most important consideration adalah keselamatan dia. Jadi kalau golongan pakar kata menggunakan ni boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar daripada kemaslahatan, haruslah dielakkan. Haruslah dielakkan. Jadi saya rasa hari ini saya cuma sempat untuk cover the first question. Apa yang saya nak simpulkan pada hari ini adalah menggubal fatwa tentang vaksin, para ulama kena fikirkan tentang 4 faktor. Yang pertama adalah berkaitan dengan keberkesanan vaksin tersebut. Yang ada kaitan dengan keselamatan vaksin tersebut. Berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan vaksin tersebut. Dan yang keempat ada kaitan dengan sama ada alternatif ataupun tak ada alternatif bagi vaksin tu. Dalam keadaan tak ada alternatif, barangkali diberikan kelonggaran. Tapi dalam keadaan ada alternatif, seeloknya kita gunakan yang alternatif tu. Jadi sebagai sesi pertama itulah yang terlebih dahulu yang saya nak kongsi dengan antum. InsyaAllah sesi yang seterusnya kita akan bahaskan pula soalan yang kedua insyaAllah ta'ala. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, ini merupakan kesimpulan saya adalah vaksin boleh dibahagikan kepada beberapa kategori dan setiap kategori ini mempunyai perbincangan yang tersendiri daripada sudut hukum. Bukan dalam semua keadaan kita kata vaksin itu dilarang dan bukan juga dalam semua keadaan kita katakan vaksin itu adalah boleh digunakan. Especially kalau dia ada safety issues. Especially kalau dia ada isu tentang keselamatan. Istihala pula adalah proses perubahan sesuatu bahan yang najis menjadi bahan yang suci. Sebahagian ulama mereka menamakan istihala sebagai teori perubahan zat. Okay, jadi itu saja yang saya nak kongsi pada pagi ini. Sekali lagi saya ingatkan kalau sekiranya ada di kalangan jemaah yang nak dapatkan buku ini, bolehlah antum lungsuri laman yang tertera dekat sebelah bawah sebelah kanan tu, rizhan.sg/buku, isikan maklumat antum dekat situ, insya-Allah buku akan dihantar ke alamat anda insya-Allah taala. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan, ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan
Semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.